Hai semuanya, terima kasih kerana masih menonton video saya ini. Dan dalam video ini akan saya explainkan lagi satu hal yang akan melambatkan kesan bekam, iaitu bila mana anda mempunyai perjalanan darah yang tidak lancar dan banyaknya tersumbat di dalam tubuh badan anda itu. Bila anda bekam, anda tak akan begitu rasa kesannya. Dan jangan putus asa, teruskan saja berbekam sehingga perjalanan darah anda lancar dan penyumbatan dalam tubuh badan anda itu menjadi berkurangan. Anda akan dapat merasakan perbezaannya bila mana badan dah kurang tersumbat kerana perjalanan darah lancar. For example, satu yang kita akan dapat lihat secara ketara iaitu kita dulunya suka semut-semut. Senang semut-semut, sekejap je duduk bersila dah semut-semut. Ataupun kita duduk macam mana lah, ada je sebar-sebar, ada je semut-semut. Tapi bila mana kita dah selalu bekam, walaupun darah tu keluar sikit, tapi lama kelamaan kita dapati bahawa kita dah tak mudah semut-semut, dah tak cepat semut-semut. Itu sudah menunjukkan yang ada improvement, perjalanan darah dah semakin lancar dan sumbat semakin kurang. Tapi ada juga orang yang tidak merasakan apa-apa masalah. Tak ada masalah kesihatan, tak ada mengambil ubat doktor, tidak merasakan apa-apa masalah lah. Kira kan macam rasa fit lah gitu, sihat gitu. Tapi yang sebenarnya dianya masih boleh mempunyai masalah perjalanan darah yang kurang lancar dan banyaknya tersumbat. Memang betul, bila jumpa dengan doktor tak akan dapat lihat adanya penyumbatan yang begini. Sebab biasanya doktor boleh detect penyumbatan tu bila penyumbatan tu dah terlalu dalam, terlalu serius, baru doktor dapat detect. Tapi di sini kita nak pastikan jangan sampai terjadinya penyumbatan yang serius, tapi penyumbatan yang awal, pada peringkat awalnya. Kalau kita dapat detect secara early, secara awal, dapat mengelakkan daripada terjadinya penyumbatan yang serius kan. Jadi di sini bila kita bekam, kita dapat nampak yang sebenarnya terjadi banyak penyumbatan, banyak dan perjalanan darah tak lancar. Bila mana kita bekam, kita dapati darah yang keluar tu sikit. Itu menunjukkan bahawa adanya tersumbat, perjalanan darah kurang lancar. Sebenarnya faktor-faktor ni semua dia link, dia saling mengait. Sebab darah internal body sejuk, perjalanan darah kurang lancar, dalam badan banyak toksin, darah pekat, ni semua yang sebenarnya ia kait mengait, dia contribute dan menyebabkan masalah keseluruhannya. Jadi dalam video saya yang sebelum ni, saya cuba untuk explain satu persatu ni bagaimana ia menjejaskan kesihatan, dan perlu kita fahami satu persatu ni untuk kita tahu bagaimana kita boleh bantu diri kita untuk memperbaiki kesihatan, bukan hanya dengan cara berbekam, tapi juga melihat kepada faktor-faktor lain juga yang menyumbang kepada masalah kesihatan itu. Jadi di sini, seperti yang saya cakap tadi, perjalanan tidak lancar dan darah banyak tersumbat kan, walaupun tak ada apa-apa masalah kesihatan, namun tetap boleh mempunyai masalah tersumbat dan perjalanan darah tak lancar tu kan. Pasal banyaklah faktor yang boleh menyebabkan itu. Kurang minum air, banyak sangat toksin, kita kurang exercise, kurang bergerak, asyik duduk je kan. Dan kita mungkin selalu duduk dalam aircon, selalu tempat yang sejuk, jadi badan tu pun menjadi sejuk, jadi perjalanan darah tak lancar. Jadi dengan adanya perjalanan darah yang tak lancar, menjadi tersumbat dan sebagainya, itu boleh menyebabkan masalah kesihatan jika tidak diatasi. Dan jika adanya masalah yang begitu, anda akan dapati bekam tidak begitu berkesan. Mungkin dengan adanya penyumbatan yang kecil-kecil begitu, perjalanan kurang lancar tu, anda akan dapat simptom-simptom dia macam sakit-sakit badan, lesu, lemah, ngantuk, kurang bermaya gitu, macam moody. Itu semua anda tak begitu rasa perbezaannya setelah anda buat rawatan bekam, sebab anda punya darah tu masih tersumbat,
perjalanan darahnya masih belum lancar. Dengan itu, anda jangan putus asa, jangan stop bekam. Anda harus teruskan membuat rawatan bekam darah, dan sebaiknya jangan tunggu lama-lama. Sebaiknya 3 atau 4 minggu setelah anda bekam yang pertama tu, anda bekam lagi. Dan ambillah suplemen, ambillah herbal, minumlah air putih yang banyak, tapi bukan yang sejuk, tapi yang panas atau yang suam. Dan ikutlah cara-cara lain juga yang anda harus pantang atau anda harus elakkan untuk menjaga kesihatan, untuk membantu diri anda untuk melancarkan perjalanan darah dan untuk melapangkan penyumbatan. InsyaAllah ni semua boleh diatasi. Ini semua adalah hal-hal yang kecil-kecil yang ramai yang tak perasan. Tapi bila anda datang untuk berbekam dengan kami akan bantu anda untuk melihat hal-hal yang kecil ini yang sebenarnya telah menyumbang kepada masalah kesihatan anda itu. Dan bila kita bila kita selesaikan masalah daripada yang kecil ini, ia akan menyebabkan hal yang besar itu diatasi. Semoga anda memahami apa yang saya explainkan ini. Jika anda kurang faham, sila tanya saja. Terima kasih kerana sudah menonton video ini. Dalam video seterusnya saya akan explain lagi hal-hal yang lain yang boleh menyebabkan anda lambat untuk mendapatkan kesan bekam. Terima kasih banyak kerana sudah pun menonton video ini. Kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya.